Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan media sosial saya. Sama ada di Facebook, YouTube channel dan juga di Instagram. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana hari ini kita dapat bertemu lagi dalam sesi perkongsian untuk sama-sama kita berkongsi cerita-cerita yang menarik ataupun kaedah-kaedah yang terpilih bagi membina kehidupan yang lebih bermakna dan masyarakat yang bertamadun. Baik, tajuk untuk kita punya perbincangan hari ini iaitu meniru untuk berjaya. Berani? Itu persoalan. Kita tahu dekat sekolah, zaman sekolah ni, anak-anak muda kita yang sekarang masih yang tengah bersekolah ni, sifat ataupun amalan meniru merupakan satu kesalahan. Okey? Jika anda meniru dalam peperiksaan, anda akan digugurkan. Kalau di universiti digugurkan. Kalau di sekolah, mungkin markah anda dibatalkan ataupun anda terpaksa mengambil semula peperiksaan tersebut. Tetapi, ada satu amalan meniru yang dibolehkan untuk kita berjaya dalam kehidupan. Okey? Iaitu meniru tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang boleh menginspirasikan hidup kita. Okey? Ini amalan yang boleh. Tiru yang boleh. Jangan kata meniru ni semuanya boleh pula. Okey, meniru kepada satu tokoh yang hebat yang boleh membina jati diri kita, boleh mencipta motivasi kita. Ini meniru yang boleh. Kita panggil, kalau bahasa Melayu kita sebut suri teladan ataupun dalam bahasa Inggerisnya role model. Okey, role model ni adalah satu budaya yang diterapkan dari orang barat. Tetapi bukan saja orang barat, malah dalam Al-Quran tu sendiri telah ada amalan role model ni. Seperti kata Allah SWT dalam ayat dalam Al-Quran, sesungguhnya pada Rasulullah itu contoh teladan yang baik untuk kamu semua. Nampak? Di sini kita dah nampak yang Allah SWT itu turunkan Rasul kepada kita untuk menjadi contoh. Okey? Allah suruh kita solat. Itu melalui ayat Quran. Tapi bagaimana kita solat? Kita belajar daripada suri teladan kita, tokoh idola kita iaitu Rasulullah SAW. Bagaimana kita menunaikan haji? Arahan itu daripada ayat Quran Allah SWT. Tapi bagaimana kita buat? Yang kita belajar daripada apa yang Rasulullah SAW buat, role model. Yang kita, apa yang mereka sunnah Rasulullah, itulah yang kita buat. Ini bagi orang Islam. Okey? Muhammad bin Abdullah iaitu Rasul kita adalah satu contoh teladan yang terbaik dalam menguruskan kerja. Beliau seorang yang berdisiplin, baginda seorang berdisiplin, berdedikasi, menepati masa, mengagihkan tugasan, berperancangan, cekap, berkesan dan komited. Inilah Rasul yang menjadi petunjuk sekalian alam. Kita kena bersyukurlah bagi kita umat Islam. Rasul itu adalah Nabi kita yang kita sendiri terpilih untuk menjadi pengikut Nabi. Jadi amalan-amalan sunnah ini juga perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, untuk meniru sesuatu role model, untuk meniru role model tokoh-tokoh yang hebat, kita kena ada tokoh, kita kena ada idola yang kita nak tetapkan. Jadi ada beberapa tips untuk kita meniru orang yang berjaya ni. Ini daripada Jack Zagger lah. Apa petua-petua yang nak sebab kita tak boleh nak meniru sembrono saja. Kita takut tak dapat input yang betul untuk kejayaan kita. Okey, yang pertama, jangan pilih orang yang salah. Kebanyakan kita, dia tengok orang ni popular. So, ini idola saya. Orang ni berjaya sebab dia kacak. Ini idola saya. Orang ni hebat kerana dia mempunyai isu-isu yang banyak dalam TV dan sebagainya. Jadi saja saya pilih dia. Tak betul. Okey, tetapi kita harus melihat dari segi apa? Mesti melihat daripada segi aspek kejayaan tokoh tersebut. Adakah dia, contohnya kita usahawan, kita nak jadi usahawan yang berjaya? Adakah tokoh yang kita nak jadikan dia sebagai role model ni, dia berjaya dalam bidang keusahawanan? Ataupun dia berjaya dalam bidang yang diteruskan dalam hidup, dalam pekerjaan? Ni kita kena tengok. Okey? Adakah semata-mata hanya kerana dia popular tampan atau perkara lain? Buat penilaian seawal yang mungkin, kerana jika saudara mengikut tanpa mengkaji, saudara mungkin merana di kemudian hari. Ini kerana kalau kita kata kita ikut orang ni, kita ikut orang tu dan sebagainya. Okey, ini menyebabkan sebenarnya dia bukanlah orang yang boleh menginspirasikan kita. Sebenarnya dia bukanlah, kisah-kisahnya bukanlah boleh
memberi motivasi kepada kita, tapi hanya kerana dia popular saja kita jadikan dia role model. Dan ini adalah satu perkara yang salah. Okey. Yang kedua, jangan sempitkan diri kita dengan role model yang dalam bidang kita saja. Okey. Kalau kita nak jadi seorang guru yang cemerlang, kita pilih cikgu saja. Okey? Kita pilih cikgu saja, kita tak pilih yang daripada bidang lain. Boleh ambil daripada bidang lain yang kita melihat daripada aspek-aspek tertentu. Contohnya disiplin. Okey, orang tu usahawan. Kita nak jadi cikgu yang berjaya, tapi disiplin dia. Okey? Sifat dia yang tak berkira, bagi orang sedekah. So kita boleh apply dalam diri kita sebagai guru yang cemerlang. Kita tak berkira dengan anak murid kita untuk memberi ilmu. Anak murid kita tak cakap terima kasih pada kita pun, kita tak terasa sangat, ataupun kita tak boykot selepas itu. Ini aspek-aspek yang perlu kita ambil perhatian. Okey? Daripada role model yang lain walaupun berbeza dari segi bidang yang diceburinya. Okey? Ulama. Contohnya ulama. Ulama ini istiqamah. Okey? Ulama dulu istiqamah dalam menyampaikan ilmu-ilmunya. Dicerca, dimaki, dianiaya oleh penjajah-penjajah dan sebagainya, tapi dia tetap committed untuk menyampaikan ilmu. Itu yang cikgu-cikgu kena ada. Okey, sifat keguruan itu adalah menyampaikan ilmu walaupun sebaris ayat. Okey, dihentam, dikutuk oleh netizen dan sebagainya, cek suhu pun salah dan sebagainya. Tapi kerana kita ni istiqamah dalam menjalankan tugas kita, kita tak kisah dengan benda tu. Ini sifat-sifat ulama yang cikgu boleh ambil. Beza dari segi bidangnya, pendidikan dan keagamaan, tapi tujuannya adalah sama untuk menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Ketiga, kaji pemimpin yang kita nak tu. Bagaimana kaji ketua kita. Maknanya cikgu ni, kita ada pengetua yang cemerlang. Saya bersyukur kerana masa zaman saya sekolah dulu, saya mempunyai pengetua yang dikategorikan pengetua cemerlang. Lepas tu pengetua yang menggantikannya pun tak ada pangkat pengetua cemerlang, tapi bekerja seolah-olah sama seperti pengetua-pengetua cemerlang. Okey, jadi kita tengok bagaimana pengetua cemerlang ni boleh mendapat pencapaian tersebut. Apa usaha-usaha yang dia buat sehingga dia berjaya untuk mencapai apa yang dia ada sekarang. Ni kita kena kaji. Selain kita ada role model tersebut, di jabatan kita tu, kalau kita nak mencapai jawatan yang tertinggi, kita tengok ketua kita tu apa yang dia buat, apa usaha dia, rintangan dia yang berlaku. Itu untuk kita ambil pengajaran bagaimana kita nak capai kehidupan yang lebih baik berdasarkan amalan meniru. Okey, dan yang keempat, buka alternatif bagi mencapai kejayaan. Jadi kita jangan sempitkan kita punya perjalanan ataupun pilihan-pilihan kita untuk meneruskan kejayaan ni, untuk mencapai kejayaan ni dengan sempit. Kita rasa laluan kita ini saja. Orang lain bagi pandangan yang B, orang lain bagi pandangan C. No, jalan kita A saja. Ni kita tak nak. Sempitkan fikiran kita dengan benda-benda macam ni. Sedangkan untuk berjaya kita kena jatuh dulu. Untuk berjaya kita kena ada sedikit rintangan dulu. Jadi tak salah untuk kita cuba jalan B, tak salah untuk kita cuba jalan A. Okey, begitulah juga dengan role model kita. Okey, mereka juga mengalami masalah yang sama. Mencuba, jumpa jalan buntu dan cuba lagi dan akhirnya dia berjaya. Ini 4 tips yang Jack Zagger bagi untuk kita mengambil input daripada role model kita. Okey? Ada 4 sumber macam mana kita nak ambil input daripada role model kita. Yang pertama, buku biografi. Okey? Pastinya kadang-kadang tokoh kita ni ada yang dah meninggal dunia, dah lama pergi. Pastinya akan ada buku-buku tinggalan beliau ataupun kisah-kisah beliau yang orang tulis tentang beliau. Rasulullah sendiri, sekarang ni kita banyak tengok biografi Muhammad bin Abdullah ataupun Rasulullah kita. So ini biografi, susur galur keturunan, latar belakang keluarga, apa yang ada dalam hidup dia, baginda dan sebagainya. Begitu juga yang tokoh-tokoh lain. Banyaklah biografi usahawan, okey, tokoh politik, tokoh keguruan. Jadi buku biografi ni salah satu tempat untuk kita ambil input tersebut. Pengalaman dia cerita, kita ambilkan pengajaran untuk kita masukkan dalam episod
cerita kita. Kedua, temu ramah. Kalau tokoh tu masih ada, apa salahnya kalau kita menemu ramah? Tak semestinya tokoh tersebut anak dia, isteri dia, orang-orang yang pernah bekerja dengan dia, kita interview. Macam saya itu, kita menemu ramah almarhum Ustaz Fazil Noh punya kenalan, anaknya, pegawai-pegawainya. Okay? Bagaimana almarhum Ustaz Fazil Noh ini bertugas sebagai seorang tokoh gerakan Islam di Malaysia. Kita dapat input. Nak jumpa memang tak ada. Okay? Sebab dia dah pergi 18 tahun yang lalu. Tapi kita boleh dapat ibrah. Okay? Pengajaran daripada kisah hidupnya, daripada rakan-rakan sekeliling dia. Ketiga, berjumpa dan bergaul. Ini orang yang kalau beliau masih ada, kita boleh berjumpa, belajar daripada dia. Tokoh-tokoh usahawan ni saya yakin mereka sangat committed untuk melahirkan pelapis-pelapis, tak kerkut dengan ilmu yang ada. Dan keempat, bertanya daripada orang lain. Ini saya kata tadi, sekeliling. Tanyalah, okay, apa pandangan tentang tokoh yang kita minat tersebut. Okay? So, soalan saya, berani ke tak berani untuk kita meniru ni? Berani ke tidak berani untuk kita nak mencapai tahap kejayaan tersebut? Ada satu kisah yang diceritakan oleh Ustaz Badli Shah. Kisah Ustaz Badli Shah ni semuanya bukanlah realistik. Ada yang dongeng, tapi nak memberi pengajaran. Okey? Seorang pembuat jam. Dia tanya jam dia. Okey. Wahai jam, sanggupkah kamu berdetik paling tidak sebanyak 31,104,000 kali selama setahun? Saya pun tak tahu dia punya angka ni, tapi 31,104,000 kali selama setahun. Jam tu jawab apa? 31 juta kali? 31 juta lah tadi tu kali? Minta maaf tuan, saya tak sanggup berdetik juta-juta kali selama setahun. Pembuat jam berkata lagi, baiklah, kalau begitu sanggupkah kamu berdetik 86,400 kali dalam satu hari? Jam tu pun jawab, tak larat. Tak mampu. Pembuat jam tu negotiation lagi. Bagaimana pula kalau kamu berdetik sebanyak 3,600 kali dalam satu jam? Jam pun menjawab, tidak sanggup tuan. Badan saya ni kecil saja. Tukang jam dengan penuh kesabaran terus mengujuk. Kalau begitu wahai jam, sanggupkah kamu berdetik berdetik sekali setiap saat? Apa jawab jam? Dia kata, sekali je, sesaat. I'm ready. Saya boleh. Jadi dia pun teruskan. Jam tu pun berdetik lah selama sekali dalam masa saat. Akhirnya dalam masa setahun, jam ni pun berdetik lah selama 31 juta kali. Nampak? Ini negotiation. Kadang-kadang kita tak mampu nak buat kejayaan tersebut begitu jauh sekali. Tapi sedikit melangkah setapak dulu. Untuk menjalankan kejayaan, untuk mencapai kejayaan tersebut. 31 juta kali setahun. Tak mampu. Tapi sekali dalam setiap saat dia mampu. Akhirnya dia capai apa yang berlaku. Seperti begitulah juga dengan tokoh yang pernah naik gunung. Saya tak ingat nama dia, tapi kaki dia patah satu. Dia tengok ke puncak atas tu, tak dapat. Tapi dia naik selangkah. Lepas tu dia rehat. Naik selangkah, dia rehat. Selangkah. Akhirnya dia sampai ke puncak. Oleh itu, berani ke tak berani untuk kita meniru tokoh-tokoh yang berjaya ini? Kalau kita ada tokoh tapi kita tak berani untuk melakukan, kita tak kuat untuk meneruskan kehidupan, kita tak ada passion untuk mencapai kejayaan tersebut, benda itu tak akan berjaya. Yang penting kita mulakan dengan selangkah, barulah kita mencapai puncak yang kita nak capai. Begitu saja perkongsian saya. Ingat, pastikan ada role model dan mulakan dengan selangkah untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.